أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dengan mata pelajaran tafsir, dengan kita menyambung pembelajaran kita pada pembelajaran yang ke-6 Ad-Darsus Sadis dengan tajuk Al-Iman wal Aqidatu wal Amal. Setelah mana kita telah bincang ataupun telah kita baca ayat Al-Quran daripada tajuk ini, iaitu ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 36, yang mana kita telah selesai semua ni. Syarhul ayat ijmalan pun selesai, huququllahil wajibatu 'alal 'ibad pun dah selesai, birrul walidaini wal ihsanu ilaihima pun dah selesai, ni husnul ta'amuli ma'al yatama wal masakini wal jirani wa ibni sabili wa riqab pun dah selesai. Dan hari ini kita masuk pada muka surat 82, iaitu Anwa'ul Jiran. Anwa'u al-jiran. Maksud dia pada anwa' maksudnya jenis-jenis jiran. Jenis-jenis jiran. Dan dalam buku ni dia letak 3. Wal jiranu salasatun. Dan jiran itu ada 3 jenis. Jiran ada 3 jenis. Kita tengok jiran yang pertama. Kata musannif, jiran yang pertama iaitu apa? Al-jarul ladzi lahu salasatu huquqin. Jiran yang mempunyai 3 hak. Hak apa? Hak yang pertama, wa huwal jaru fil maskani. Hak yang pertama, dia ni duduk berjiranan di tempat tinggal kita. Jiran yang duduk di kawasan perumahan kita. Itu hak yang pertama. Dan hak yang kedua, al-qaribu fin nasabi. Jiran tersebut kena adik-beradik, ada hubungan keluarga dalam talian. Maksudnya ada hubungan kekeluargaan. Hubungan keluarga terdekat lah, sepupu, dekat lah sepupu. Pak menakan ataupun jiran sebelah rumah kita tu adalah tok wan kita. Jiran tak? Ya, jiran. Sebab apa? Dia duduk di kawasan perumahan kita. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, sebab dia hubungan dekat, hubungan adik-beradik yang dekat. Boleh? Okey, itu hak yang kedua. Dan hak yang ketiga, al-muwafiqu fiddin, yang bersama dengan agama yang sama. Agama yang sama. Maksudnya, tok wan kita pun mestilah Islaman. Kita Islam, tok wan kita pun Islam, duduk di sebelah rumah kita. Jadi jiran tok wan kita tu ada 3 hak. Hak yang pertama jiran, hak yang kedua jiran tersebut adalah hubungan adik-beradik yang terdekat, dan hak yang ketiga ialah sama agama, seagama. Boleh nah? Falahu haqqul jiwar, dan baginya, bagi jiran tersebut, hak yang pertama hak kejiranan. Dan hak yang kedua wa haqqul qarabah. Hak persaudaraan adik-beradik. Dan yang ketiga wa haqqul ukhuwati fiddin. Dan hak yang ketiga hak persaudaraan dalam agama. Tadi kan kita ada 3 hak itu. Satu, hak pertama sebab dia duduk berjiranan. Jiran rumah kita duduk sebelah rumah kita, ataupun selang sebuah rumah kita, ataupun selang 2 buah rumah kita. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, dia ni adalah saudara terdekat kita. Tok wan, bab menakan, sepupu, sepapat dan sebagainya. Dan hak yang ketiga ialah hak hubungan agama. Maksudnya satu agama, seagama. Dia tu agama Islam juga. Itu hak, 3 hak. Itu jiran yang pertama. Kita teruskan dengan jiran yang kedua, al-jarul ladzi lahu haqqan. Jiran yang baginya 2 hak. Jiran yang mempunyai 2 hak. Yang tadi yang pertama ada 3 hak. Dan jiran yang kedua ada 2 hak. Apa dia ada? Wa huwal jarul muslim, iaitu jiran yang seagama kita, jiran yang se-Islam dengan kita, sama Islam dengan kita. Itu hak yang pertama. Dan hak yang kedua,
Al-ba'idu fin nasabi. Dia ni jauh. Nasab keturunan dia tu jauh. Mungkin kalau kita cek semula keturunan dia dengan keturunan kita, mungkin jumpa ke Tok Wan yang ke-6. Jauh lah kan. Yang tadi yang pertama jiran tu tersebut adalah keluarga yang dekat. Ni keluarga jauh. Cek balik keturunan, kena nu Tok Wan yang ke-6 tu adik-beradik dengan dia. Tok Wan yang ke-6, dia pun Tok Wan yang ke-6, Tok Wan tu adik-beradik. Jadi kerana kita 6 pupu lah, 6 pupu jauh lah. Falahu, maka bagi jiran tersebut haqqul jiwar, hak yang pertama iaitu hak kejiranan, dan hak yang kedua wa haqqul Islam, hak sesama Islam. Sebab apa? Sebab dia tak ada hubungan adik-beradik. Berbanding dengan jiran yang pertama ada hubungan adik-beradik, jadi tambah satu lagi hak adik-beradik. Hak hubungan keluarga terdekat lah. Itu golongan jiran yang kedua. Dan jenis jiran yang ketiga, al-jarul ladzi lahu haqqun wahidun. Jiran yang ada satu hak sahaja. Iaitu apa dia? Jiran wahwal jarul ghairul muslimi. Iaitu jiran yang bukan agama Islam. Maksudnya kalau contoh kita duduk rumah kita, jiran kita adalah Cina. Cina takkan kena adik-beradik. Kalau kita Islam tu, susur galur kita tu Islam, main Cina tu kena adik-beradik kita. Cuba cek balik lah keturunan kamu tu betul ke? Maksudnya kalau Cina ni kita kata keturunan kita ni confirm dah Islam, dari Tok Wan atas kita tu Islam. Jiran kita ni Cina. Jadi kita kata adik-beradik tu tak ada lah. Tak ada hubungan adik-beradik lah. Sebab Cina kan. Jadi cek balik. Bukan cek balik, tak payah. Wa huwal jarul la ghairul muslimi. Falaysa lahu illa haqqul jiwar. Maka dia hanya mempunyai hak jiran sahaja. Maksudnya hak jiran sahajalah. Berbanding dengan golongan jiran yang kedua dan yang ketiga tadi, dia ada hak kejiranan, hak adik-beradik, hak sesama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, hak kejiranan, hak se-Islam. Dan yang ketiga adalah hak kejiranan saja, sebab dia Cina dan tak ada kena adik-beradik dengan kita. Wala yajuzu an yanalahu al-jar. Maka kita tidak boleh menyakiti jiran. Tidak boleh menyakiti jiran bi adha. Wala yajuzu an yanalahu al-jaru bi adha. Dan maka kita tidak boleh menyakiti jiran, bahkan al-aqsu alaihi an yanfa'ahu bima yanfa'ahu fi amri dinihi. Bahkan sebaliknya memberi manfaat kepadanya. An yanfa'ahu, sebaliknya memberi manfaat kepadanya, bima yanfa'ahu, dengan perkara yang boleh membantunya, perkara yang boleh membawa manfaat kepadanya, fi amrin dinihi, dalam urusan agamanya. Sebab tu dalam Quran kata lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam hak kejiranan kita kena jaga sesama kita hubungan kejiranan tu. Sebab jiran ni penting. Kalau kita duk berkelahi dengan jiran, tak lama kemudian nanti kita tak ada lah rumah, jiran pun tak ambil tahu pasal rumah kita, pencuri nak masuklah, silakan, siap tolong buka pintu bagi ke jiran kita tu. Dah berkelahi sangat, siapa tahu berkelahi. Nanti kalau mati pun jiran tak pergi tengok siapa. Bahayalah tu. Cek balik. Okey, itu 3 hak jiran tersebut. 3 jenis jiran, bukan 3 hak. 3 jenis jiran. Jiran yang pertama ada 3 hak, jiran yang kedua ada 2 hak, dan jiran yang ketiga ada 1 hak je, iaitu hak kejiranan. Okey, faham dah? Ada 3 jenis jiran lah. Okey, dan seterusnya kita teruskan dengan ma yu'khazu minal ayah. Apa yang dapat kita pelajari daripada ayat, ataupun mudahnya pengajaran ayat. Ambil dua, ambil 3 lah. Okey, yang pertama tahrimul ikhtiyali wat tafakhuri. Tahrimu al-ikhtiyali wat tafakhuri. Haram kita menipu dan berbangga diri, berpandukan ayat Quran yang kita baca itulah wa'budu. Apa tu? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Okey, yang kedua apa yang kita dapat daripada ayat tersebut?
al-ibadatu wal ikhlasu asasuddin. Ibadah dan ikhlas itu adalah asas agama. Ibadah dan ikhlas adalah asas agama. Dan yang ketiga, al-ihsanu ilal walidain. Berbuat baik kepada ibu bapa, wal qarabati, ahli keluarga ataupun saudara mara, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, jiran yang kena adik-beradik, wal jaril junubi, dan jiran yang jauh adik-beradik, wasahibi bil jam, rakan sejawat kita, wa bani sabil, dan orang yang bermusafir. Maksudnya Islam menyuruh kita untuk berbuat baik. Yang pertama kepada ibu bapa, ahli keluarga, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang kena adik-beradik, jiran tetangga yang tak kena adik-beradik, jiran rakan sekerja kita ataupun rakan sekelas kita, dan yang terakhir wa bani sabil. Ada lagi lah yang itu kita baca, apa dia antaranya, anak-anak yatim berhadaran tu, ni hamba pun kena berbuat baik juga kepada hamba. Okey. Habis tajuk kita, tajuk yang keenam, al-imanu wal aqidatu wal amal. Jadi muka surat sebelah tu ada latihan. Tengok pada muka surat 84. Latihan ambil yang ni. Latihan ni. Nah, dia minta apa? Imla al-faragh birraqmil munasib lis-suwaril atiyah. Lukihlah memohon ke, buatlah gambar orang solat ke. Ni gambar orang apa? Orang bagi makan. Gambar yang ni. Ni gambar orang bagi makan. Ni gambar orang memberi peringatan khutbah. Tu ya. Ni gambar orang gotong royong. Ni gambar. Tengoklah. Buat ini. Okey, kita terjemah ni ya. Buat satu, al-bintanu tusa'idani walidatuma. Kamu letaklah yang mana sesuai. Gambar yang mana sesuai berpandukan ayat ni. Ayat ni dia kata apa? Dua budak perempuan sedang menolong kedua ibu ayahnya. Gambar yang mana sesuai? Tengoklah gambar yang mana ada dua anak perempuan tengah duk tolong mak dia. Tengoklah. Yang kedua, al-muslimuna yuti'una awamirallahi. Orang-orang Islam mentaati perintah Allah. Ni, dua ni. Dan nombor tiga, al-imamu yakhtubu fil masjid. Yang ni lah. Imam sedang berkhutbah di masjid. Yang keempat, al-muslimuna yahtarimuna jiranahum. Orang-orang Islam saling menghormati jiran mereka. Maksudnya tolong jiran, hormatlah. Nampak jiran nak pindah rumah, tolong. Itu maksudnya hormat. Dan yang kelima, al-aghniya'u yu'tuna sadaqatihim lil fuqara. Orang-orang kaya memberikan sedekah mereka kepada orang miskin. Tengoklah gambar mana yang sesuai. Gambar mana orang bagi makan. Orang kaya yang bagi makan kepada orang miskin, yang itulah. Kamu letaklah gambar ni. Letaklah nombor. Contoh jawapan ni nombor 1. Jawapan ni berpandukan ayat, berpandukan ayat yang kita baca tadi. Nombor apa? 2. Contoh. Letak nombor 2. Dan ni nombor apa? Nombor 3. Contoh. Letaklah. Ni lah. Buat. Jangan tak buat. Baik kalau tak buat. Okey. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan ini dapat membantu kita untuk memahami kalam-kalam Allah dan dapat kita mengamalkan serba sedikit. Bukan serba sedikit. Boleh mengamalkan hukum-hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.